Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM ya. Sama ada yang berada di negeri Sabah ataupun yang berada di seluruh Malaysia ya. Oke, jadi kita sambung video kita, pembelajaran kita. Sekarang kita di bab 7 ya. Bab 7 sudah kita nih. Agak lama juga saya stop buat video nih ya. Yang last saya buat bab 6 ya, sebab ramai yang minta ya untuk saya buatkan video untuk bab 7 dan bab seterusnya. Jadi saya akan cobalah ya buat yang terbaik untuk Anda semua. Oke, jadi dalam bab 7 ini kita akan bincang tentang bagaimana negara kita membina kesejahteraan. Ya, tajuk bab 7 ini membina kesejahteraan negara. Jadi bab sebelumnya kita sudah bincang macam mana negara kita ni merdeka dan macam mana pembentukan Malaysia itu. Jadi negara sudah terbentuk. Sudah ada negara. Tapi macam mana membina negara yang sejahtera? Sebab kalau negara yang baru terbentuk ni takkanlah terus maju apa semua kan, terus sejahtera kan. Jadi memanglah akan ada banyak masalah dari segi ekonomi, politik dan sosial kan. Jadi dalam bab ini kita akan bincang bagaimana pemimpin terdahulu membina kesejahteraan di negara kita ni. Jadi dalam bab 7 ini ada 6 tajuk, ada 6 subtopik yang pertama iaitu perpaduan dan integrasi nasional yang saya akan bincang dalam video ini. Jadi seterusnya yang kedua dasar pendidikan kebangsaan, bagaimana membina kesejahteraan melalui pendidikan. Yang ketiga bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Yang keempat itu dasar kebudayaan kebangsaan, macam mana menjadikan budaya sebagai alat perpaduan negara And then yang kelima sukan sebagai alat perpaduan, sama juga macam mana menyatukan rakyat melalui sukan. Dan yang terakhir iaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Jadi setiap subtopik ini saya akan bincang, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi satu subtopik ada satu video. Jadi dalam bab 7 ini saja ada 6 video lah jadi kita teruskan kepada 7.1 yaitu perpaduan dan integrasi nasional. Jadi kalau perkataan perpaduan tu semua tahu lah kan maksud umumnya. Tapi kalau integrasi nasional ni saya yakin mungkin 90% di antara kamu yang faham apa itu integrasi. Mari kita lihat latar belakang perpaduan di negara kita. Jadi perpaduan dan integrasi nasional ini merupakan satu antara fokus utama lah sebenarnya untuk kita membina kesejahteraan negara. Jadi itu dia punya asasnya Sebab kenapa kita punya negara ini negara kita ini masyarakatnya berbilang kaum. Jadi ini adalah satu cabaran yang sangat besar bagi sebuah negara. Sebab apa? Bila banyak kaum, pelbagai agama, jadi risiko untuk berlakunya rusuhan, peperangan itu sengketa itu sangat tinggi. Jadi pemimpin kita dahulu sedang fikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kepelbagaian kaum ini kita sudah belajar sejarahnya sejak zaman British lagi kan. Macam mana mereka mengamalkan dasar pecah dan perintah yang menyebabkan kaum itu terpisah dari segi tempat tinggal, dari segi pekerjaan kan itu semua disebabkan oleh dasar British semasa mereka memerintah. Jadi kita tengok apa itu perpaduan dan integrasi nasional. Jadi dua benda ni dia berbeza tetapi dia saling berkait. Mari kita tengok perpaduan kaum. Jadi kita rujuk buku teks kita semua. Coba harap kamu tengok video ini sambil buka buku teks lah. Jadi perpaduan kaum ialah keadaan daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Maksudnya masyarakat pelbagai latar belakang, pelbagai agama, bangsa dan tempat tinggal hidup dalam keadaan bersatu dan aman. Dan sambungannya pula mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Maksudnya semua kaum ini bukan saja bersatu padu tapi mereka juga memberi komitmen menunjukkan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan. Maksudnya dalam jiwa mereka ada semangat kebangsaan, tidak kira kau Melayu kah, Cina kah, India kah tapi jiwanya tetap identiti kebangsaan yaitu Malaysia. Dan semuanya berasaskan kita ikut perlembagaan persekutuan dan kita berpaksikan rukun negara.
Okay, ya. Okay, jadi itu maksud perpaduan kaum. Jadi perpaduan kaum ini, kalau saya lah jadi pembuat soalan, okay, benda ini boleh dijadikan sebagai soalan esai. Okay, boleh jadi soalan esai, boleh juga jadi soalan struktur. Mungkin soalannya mungkin berbunyi begini. Okay, jelaskan maksud perpaduan kaum. Okay, mengikut konteks Malaysia. Jadi inilah jawapannya. Okay, ya. Okay, and then kita tengok integrasi nasional. Okay, apa perlu integrasi nasional? Okay, ya. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah, okay, bagi membentuk satu bangsa. Okay, mereka ini mempunyai identiti berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Jadi dalam bahasa mudahnya, integrasi nasional ini ialah satu proses untuk mencapai perpaduan kaum. Jadi matlamat kita ialah perpaduan kaum. Jadi cara untuk mencapai matlamat itu ialah melalui integrasi nasional. Kita merapatkan hubungan masyarakat ke antara negeri dan wilayah, membentuk satu bangsa. Kenapa pula merapatkan hubungan antara masyarakat antara negeri dan wilayah? Kita sudah tahu di tanah Melayu saja kan kita ada 9 buah negeri kan. Jadi perpaduan itu mungkin tidak rapat antara negeri dan wilayah. Wilayah ini merujuk kepada apa? Sabah, wilayah Sabah, wilayah Sarawak dan wilayah Tanah Melayu. Jadi selepas pembentukan Malaysia, jadi kerajaan berfikir macam mana untuk merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dan juga antara wilayah. Ada negeri di utara, Perlis, Kedah kan. And then ada Pantai Timur, Kelantan. Di selatan ada Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Lepas tu jauh pula di seberang Sabah dan Sarawak. Jadi kita kerajaan mengadakan proses integrasi nasional untuk merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dan wilayah. Dan at the end mesti ikut perlembagaan persekutuan dan berpandukan rukun negara. Jadi secara umumnya integrasi nasional ialah proses untuk mencapai perpaduan kaum. Apa itu perpaduan kaum? Hidup dalam keadaan aman dan bersatu. Apa itu integrasi nasional? Proses untuk mencapai perpaduan. Merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dan wilayah. Jadi itu saja maksud perpaduan kaum dan integrasi nasional. Alright. Saya harap kamu faham. Kalau kamu kurang faham, kamu baca balik. Baca 2-3 kali kamu akan faham tuh. Seterusnya kita tengok ni ada info dalam buku teks. Ni ada Perkhidmatan Feri Malaysia ditamatkan pada tahun 1989. Ini Feri Malaysia ni dikenali sebagai Krus Muhibah. Diperkenalkan pada 31 Ogos 1986. Bertujuan mengintegrasikan penduduk Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Jadi dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dan sebaliknya menaiki feri, naik kapal besar ni kan. Sebab dulu orang bukan semua mampu naik kapal terbang kan. Sekarang sudah ada Air Asia, murah lagi kan. Jadi setakat untuk ke Sabah ke Semenanjung tu tidak masalah kan. Apalagi kalau yang kaya kan, sarapan di Sabah kan, tengah hari di KL, makan malam di Sarawak, tidak masalah. Sebab kita punya sistem penerbangan sudah sangat maju kan. Ini Feri Malaysia lah, ini salah satu contoh integrasi nasional. Kita tengok bagaimana latar belakang hubungan kaum di negara kita selepas pembentukan Malaysia. Sebelum dan selepas pembentukan Malaysia. Jadi kita imbas kembali zaman pemerintahan British, mereka yang menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Kita imbas balik, kita tengok yang Cina di kawasan bandar, ada yang di kawasan Lombong, mereka berniaga dan bekerja di Lombong. Ini yang India bekerja di estate, ladang getah. Yang Melayu di kampung-kampung bertani, tanam padi segala kan. Jadi itu semua angkara British lah. British sengaja buat begitu supaya 3 masyarakat kaum terbesar ini tidak bersatu untuk menentang British. Jadi keadaan ini menyebabkan sukarlah untuk antara kaum itu untuk memahami adat dan budaya resam masing-masing. Yang Melayu susah mau faham yang Cina tidak faham yang India, begitu juga sebaliknya kan. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, usaha dilakukan oleh pelbagai kaum untuk bekerja sama mewujudkan perpaduan. Jadi faktor sejarah dikenal pasti sebagai punca lah masalah perpaduan di negara kita ni. Kalau kita mau salahkan, British lah. British lah punca ni masalah perpaduan gitu ni. Sebab memang mereka mau kita ni berpecah belah. Mereka mau kita terpisah. Itu memang mereka tujuan British sebenarnya itu. Jadi
Jadi antara aspek yang terkesan ya pentadbiran, kegiatan ekonomi, petempatan, sistem pendidikan dan juga fahaman politik. Nah, itu semua terpecah lah. Ya. Oke, jadi mari kita tengok satu persatu kesan dasar British. Ya, ini boleh jadi soalan S ya. Kalau saya buat soalan, mungkin jelaskan kesan dasar British ya terhadap pentadbiran, ya, kegiatan ekonomi dan petempatan, fahaman politik dan sistem pendidikan. Dia boleh tanya empat nih, okay? Ataupun kalau dia mungkin dalam 6 markah, boleh jawab 2 saja daripada 4 aspek ini, ya. Oke, mari kita tengok dari aspek pentadbiran. Apa kesan British terhadap pentadbiran negara kita? Ya, jadi pentadbiran British bermula pada tahun 1874, ya, melalui sistem residen. Ini saya tidak payah ulas lagi ya, kamu tahu sudah kan pasal sistem residen. And then dasar British mengutamakan sektor ekonomi, menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelombangan, perladangan dan perniagaan. Kaum bumi putra tertumpu di kawasan luar bandar. Ekonominya tradisional, cucuk tanam, pertanian. Jadi sebab ini berlaku pemisahan antara kaum. Jadi bila terpisah, hubungan pun jadi renggang. Apa kesannya? Masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Ya, ini semua tahu kan 13 Mei ini ya. Jadi itu dari segi pentadbiran. Dan kita tengok dari segi ekonomi dan petempatan. Masa penjajahan British fokus utamanya ialah perlombongan biji timah dan perladangan getah. Dua benda nih, biji timah dan getah. Ini zaman British. Jadi kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi petempatan. Macam yang saya cakap tadi lah. Ya, orang Lombok, orang Cina tinggal di kawasan Lombok, orang India estate tinggal di ladang getah, kan? Orang Melayu di kampung-kampung. Jadi kegiatan ekonomi ini yang berbeza menyebabkan tempat tinggal pun berbeza, petempatan pun berbeza. Jadi penduduk ini kurang interaksi antara satu sama lain. Ada juga interaksi kan, Melayu bertegur juga dengan yang Cina dan India kan, tapi interaksi itu sangat minimum sebab berbeza pekerjaan dan berbeza tempat tinggal. Itu dari segi ekonomi dan petempatan. Ekonomi itu merujuk kepada dia punya pekerjaan lah. Dan yang ketiga yaitu fahaman politik. Jadi fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan petempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Jadi sebelum merdeka sudah ada parti politik. Jadi parti politik berasaskan kaum. Yang Cina ada parti politik sendiri, Melayu ada parti politik sendiri kan, UMNO, MCA, MIC kan. Jadi setiap parti politik ini mereka memperjuangkan kaum sendiri saja. Jadi mereka tidak memperjuangkan untuk semua. Jadi kamu boleh fikirlah kan kesannya bila berlaku politik mengikut kaum kan. Jadi perpaduan itu memang sangat minimum. Jadi isu yang diperjuangkan ialah isu bahasa, isu budaya, pendidikan dan ekonomi. Jadi yang parti Melayu perjuangkan bahasa Melayu, parti Cina perjuangkan bahasa Cina, budaya, pendidikan dan ekonomi masing-masing. Jadi kesannya ialah makin renggang lah hubungan antara kaum tuh disebabkan oleh politik. Bukan dulu saja, sampai sekarang pun masih lagi kan orang politik masih menggunakan isu perkauman sebagai modal politik mereka kan. Memang bilang orang mana mau cakap ahli politik yang perkauman ini memang bagus lah sebenarnya, bagus dibuang di tong sampah, dibuang ke laut. Seterusnya sistem pendidikan. Apa kesan British terhadap sistem pendidikan? Dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernakular Melayu, Cina dan India dan Inggris. Ini saya sudah bincang di bab sebelum ini. Sekolah vernakular itu sekolah berasaskan kaum. Ada sekolah Melayu, ada sekolah Cina, sekolah Inggris, ada sekolah India juga. Jadi sistem pendidikan berbeza. Of course lah, perpaduan pun makin jauh lah kan. Interaksi antara kaum itu sangat minimum lah. Tempat tinggal lain-lain, pekerjaan pun lain, petempatan pun lain, sekolah pun lain-lain. Yang Cina dengan sekolah Cinanya, yang India dengan sekolah Tamilnya, yang Melayu dengan sekolah Melayunya. Yang orang Inggris kan sekolah Inggrisnya. Ada juga berbagai kaum kan yang sekolah Inggris kan, tapi hanya anak orang kaya saya yang sekolah Inggris. Jadi perpaduan itu terpecah melalui sistem pendidikan. Jadi lepas merdeka pun
Oke ya. Sistem pendidikan budaya keluar pun masih ada lah ya. Sampai sekarang kita masih ada sekolah Cina, sekolah Tamil kan, kita ada sekolah kebangsaan juga kan. Jadi nanti kita pikirlah ya, nanti kita akan bincang bagaimana menyatu padukan perpaduan ini, meningkatkan perpaduan ini melalui sistem pendidikan. Jadi kesannya kayak British buat sekolah yang berbeza-beza ini, jadi berlaku perbezaan fahaman, perbezaan pemikiran, mungkin ada prejudis kan, mungkin kaum Melayu pandang rendah dengan orang Cina pandang dengan yang India, begitu juga sebaliknya. Jadi bila sekolah lain-lain, pekerjaan lain-lain, tempat tinggal pun berbeza juga kan. Jadi itulah masalahnya ya, masalah yang ditinggalkan oleh British ya. Jadi masalah-masalah ini inilah yang perlu diselesaikan oleh pemimpin kita pada masa ini. Oke ya, selepas pembentukan Malaysia. Alright. Oke, jadi cikgu harap kamu paham. Jadi kesan dasar British ini ada 4 aspek: pentadbiran, kegiatan ekonomi dan penempatan, fahaman politik, dan juga sistem pendidikan. Kalau ini jadi soalan esei, tidak perlu kamu hafal, tapi cukup untuk kamu faham bagaimana situasi di negara kita selepas pembentukan Malaysia. And then kita terus ke surat 142, yaitu bagaimana memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Apa langkah-langkah untuk meningkatkan perpaduan dan integrasi nasional? Macam mana untuk melaksanakannya? Jadi ini agak panjang sebenarnya ya. Jadi kita lihat sekejap ya. Kita lihat sekejap untuk refresh balik minda kita. Ya. Oke, kita sambung ya. Bagaimana untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional? Jadi usaha ini kita pecahkan kepada 3, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial. Politik ini merujuk kepada dari segi pentadbiran negara lah, apa yang kerajaan buat untuk meningkatkan perpaduan dan integrasi nasional ini. Pertama, apa yang kerajaan buat pada masa itu ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. Ini kamu ingat dia punya keywordnya. Jabatan Perpaduan Negara yang di bawah bidang kuasa Magiran. Magiran ini Majlis Gerakan Negara ya. Jadi apa tujuan Jabatan Perpaduan Negara ini, JPN ini ya? Berperanan menerap satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Jadi Jabatan Perpaduan Negara nih, orang-orang yang ada dalam jabatan itulah yang merangka yang menulis rukun negara itu ya. And then yang kedua, mewartakan pembentukan Majelis Muhibah Negara untuk menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat. Jadi adalah program-program yang mereka buat untuk menyatu padukan rakyat berbagai kaum. Dan yang ketiga yaitu Majelis Perundingan Negara. Ini tujuannya adalah mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Dan juga majlis ini bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Jadi majlis ini tugasnya dia buat program untuk perpaduan dan juga integrasi nasional ya. And then keempat, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik. Jadi maksudnya parti politik ada, setiap kaum kan ada kan parti politiknya. Jadi mereka cuba bentuk satu parti politik gabungan, gabungan parti politik. Contohnya macam perikatan, perikatan UMNO, MCA dan MIC. Jadi 3 parti politik berbeza digabungkan dalam satu kumpulan, satu gabungan. Alright. And then yang terakhir itu menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Maksudnya kasih samalah sistem perkhidmatan awam setiap negeri. Jadi bila ada orang contohnya dari negeri Sabah, dia antar bertugas di Johor, dia boleh buat kerja yang sama. So sudah selaras, sudah sama kan, jawatan yang sama, bidang kerja yang sama. Jadi mudahkan lagi integrasi nasional itu antara negeri dan juga antara wilayah. Jadi kalau saya jadi student, macam mana mau hafal nih? Saya hafal dia punya keyword sajalah. Jabatan Perpaduan Negara, Majelis Perundingan Negara, gabungan parti politik, menyelaras perkhidmatan awam. Jadi kalau kamu buat nota, kamu tulis itu saja. Yang lain itu tahun-tahunnya tariknya itu tidak perlu kamu hafal. Gila mau hafal itu semua. Banyaknya ni kan mau dihafalkan. Itu dari segi parti politik. Alright. Seterusnya ekonomi. Dari segi ekonomi.
kerajaan telah meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Ini rancangan 5 tahun Malaysia ni nanti kita bincang ya. Panjang lagi tu. Ya, and then beri tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Ini. Jadi rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dan yang kedua, memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baru, DEB, dan dasar pembangunan nasional, DPN. Untuk apa? Kemakmuran rakyat dan negara. Yang ketiga, beri tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Jadi mereka bangunkan kawasan luar bandar, buka tanah-tanah baru, dan membasmi kemiskinan. Yang seterusnya, memajukan bidang perindustrian dan perdagangan, dan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti Bain Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Penghijraan penduduk luar bandar ke bandar berlaku, disebabkan peluang pekerjaan terbuka luas untuk semua kaum. Jadi ini merupakan proses integrasi lebih pesat lagi. Dan yang terakhir itu mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah, termasuk di Sarawak dan Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Jadi macam mana mau ingat dia punya keyword ni? Pertama, rancangan pembangunan 5 tahun, dasar pembangunan nasional DPN, lepas tu zon perindustrian, lepas tu pembangunan ekonomi wilayah, lepas tu penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar. Kamu ingat itu saja. Itu yang kamu tulis. Lepas tu huraiannya simpan semua dalam minda kamu. Kamu tulis apa yang kamu faham. Right? Sebab tu tujuan video ini supaya kamu faham sebenarnya. Bukan supaya kamu hafal. Kalau kamu mau hafal, itu kamu kena tulis nota, kamu kena baca dulu. Ulang. Baru kamu akan hafal. Jadi video ini untuk kamu faham saja. And then yang ketiga itu sosial. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan. Mungkin ada yang tanya, sosial itu apa pula? Sosial itu cara hidup. Macam mana kita punya hidup lah dari segi pendidikan, agama, budaya kita. Itu adalah sosial. Kalau ekonomi pasal duit, pekerjaan, perdagangan, perindustrian. Kalau politik, politik itu pasal negara lah, pasal kerajaan. Apa yang tindakan yang diambil oleh kerajaan dari segi pentadbiran. Jadi ini sosial. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan, melalui akta pendidikan. And then maksudnya dia mau meningkatkan perpaduan melalui pendidikan. And then mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan dalam laporan Rahman Talib, laporan jawatan kuasa kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini satu je kamu ingat nih, falsafah pendidikan kebangsaan. Sampai sekarang kita masih amalkan ya. And then memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, melalui akta bahasa kebangsaan, menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan, yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu, menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai medium perpaduan, dan memperkenalkan rukun negara. Jadi kalau sosial ni banyaklah. Jadi mungkin inilah, kalau kemungkinan besar mungkin ini akan jadi soalan. Kalau ni tajuk ini keluar dalam SPM, ini mungkin akan ditanya. Ini yang banyak kan. Yang sosial pertama iaitu pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan kebangsaan. Lepas tu bahasa Melayu, jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang ketiga iaitu kebudayaan kebangsaan. Maksudnya setiap kaum ada budaya sendiri kan. Kita iktiraf itu sebagai budaya kebangsaan. And then yang keempat iaitu sukan. Dan kelima iaitu rukun negara. Dasar pendidikan, bahasa, kebudaya, sukan, dan rukun negara. Ingat 5 ini. 5 keyword ini, dan kamu huraikan. Macam mana menguraikan? Kamu kena faham dulu baru boleh huraikan kan. Kalau kamu hebat, kamu hafal ini satu persatu nih. Tapi cara mudah untuk mengingat dan menghafal ialah hafal keyword saja, huraian simpan dalam minda kamu. Alright. Jadi selesai untuk 7.1 perpaduan dan juga integrasi nasional. Alright. Jadi kita rehat dulu, nanti kita sambung lagi di 7.2. Alright. Good luck.